Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyahani binti Muhammad Zaini bersama rakan-rakan kumpulan saya iaitu Nurul Izzah, Nur Fatimah, Nur Syahira Fitrah dan juga Nur Amalina akan membentangkan tentang cara kami mengaplikasikan pengetahuan berkaitan nutrisi dalam meningkatkan jagaan kesihatan berdasarkan senario yang telah diberikan kepada kumpulan kami. Saya akan memulakan pengenalan bagi tajuk ini ialah Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019 menganggarkan 3.9 juta atau 18.3% penduduk berumur 18 tahun ke atas menghidap diabetes. Meningkat ketara berbanding 13.4% pada 2015 dan 11.2% pada tahun 2011. Diabetes mellitus type 2 merupakan jenis kencing manis yang dialami oleh majoriti masyarakat iaitu sebanyak 90 hingga 95% daripada jumlah kes-kes kencing manis. Kebiasaannya, pesakit tergolong daripada golongan dewasa atau warga emas 2 serta kebanyakan pesakit adalah pesakit yang obes. Penyakit ini dapat ditangani sekiranya penyerapan pola hidup sihat seperti pengambilan makanan yang bersesuaian. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Saya Nur Izzah binti Cik Zawawi. Saya akan membincangkan tentang definisi kalori dan cara pengiraan BMR dan DCI. Kalori adalah unit yang mengukur tenaga. Kalori biasanya digunakan untuk mengukur tenaga makanan dan tenaga minuman. Nilai kalori dalam makanan wujud kerana kehadiran 3 makronutrien iaitu karbohidrat, protein dan lemak. 1 gram karbohidrat dan protein bersamaan 4 kalori, manakala 1 gram lemak bersamaan dengan 9 kalori. Formula pengiraan basal metabolism rate iaitu BMR bagi lelaki dan perempuan berbeza. Bagi pengiraan lelaki, 10 darab berat tambah 6.25 darab tinggi tolak 5 darab umur tambah 5. Manakala bagi perempuan, 10 darab berat tambah 6.25 darab tinggi tolak 5 darab umur tolak 161. Puan Alisah berumur 48 tahun, tingginya 158 cm dan beratnya 65 kg. Ikut menunjukkan cara pengiraan BMR Puan Alisah. 10 darab 65 tambah 6.25 darab 158 tolak 5 darab 48 tolak 161. Hasil BMR ialah menunjukkan jumlah kalori yang diperlukan dalam masa 1 hari untuk Puan Alisah. Yang seterusnya, pengiraan Daily Calorie Intake iaitu DCI. BMI sama dengan berat bahagi tinggi darab tinggi. Hasil BMI Puan Alisah ialah 26.03 iaitu overweight. Puan Alisah perlu kurangkan berat badannya untuk menjaga kesihatan, makan makanan yang berkhasiat dan kalori yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Nur Fatimah binti Jamaluddin akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Saya akan membentangkan mengenai jadual makan bagi Puan Alisah. Puan Alisah merupakan seorang pesakit diabetes mellitus type 2. Dia perlu menghadkan makanan sehariannya di mana dia perlu mengurangkan pengambilan gula. Baiklah, di sini saya akan sediakan senarai makanan bagi Puan Alisah dalam masa sehari. Baiklah, untuk sarapan pagi, pilihan makanan yang disyorkan adalah oat bersama susu. Sukatan pengambilan adalah 6 sudu oat dan 4 sudu besar susu tepung. Dan seterusnya, Puan Alisah juga boleh mengambil salad di mana yang mengandungi
timun ataupun tomato cherry dan lain-lain, sayur-sayuran yang lain, dan juga disertakan bersama dengan 1 telur rebus yang keras dan juga 1 sudu minyak zaitun. Baiklah, kemudian untuk makan tengah hari, pilihan makanan adalah menggunakan beras perang. Okey? Dan sukatan untuk nasi tersebut adalah separuh plat daripada tumisan sayur-sayuran. Okey, kemudian boleh disertakan bersama ayam goreng ataupun ikan steam. Dan juga sepotong buah betik. Okey, seterusnya untuk minum petang, Puan Alisa boleh mengambil makanan yang mengandungi serat yang tinggi, iaitu biskut. Disyorkan untuk mengambil 3 keping biskut ya. Okey, dan berserta dengan minuman iaitu kopi ataupun teh, di mana hanya perlu ambil 1 sudu gula sahaja. Okey, dan yang terakhir untuk makan malam, iaitu spaghetti dalam kuantiti 3 sendok sahaja. Sayur-sayuran yang dikukus serta sepotong buah jambu batu. Baiklah, jadual di atas ini adalah bersesuaian dengan keadaan Puan Alisa, di mana kalori makanan tersebut adalah sesuai dengan keperluannya dan rendah gula. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina binti Ismail. Saya ingin membentangkan huraian pemilihan menu makanan tengah hari. Okey, yang pertama, beras perang iaitu sebanyak 1 cawan. Yang kedua, separuh plat daripada tumis sayur-sayuran hijau. Yang ketiga, ayam goreng atau ikan steam. Dan yang keempat, sepotong buah betik. Okey, makanan yang pertama, beras perang. Beras perang ni mengandungi zat mineral dalam kandungan yang tinggi. Selain itu, beras perang juga mengandungi serat yang tinggi. Beras perang ni merupakan khasiat yang seimbang. Seterusnya, ianya juga mengandungi vitamin dalam kandungan yang tinggi. Okey, makanan yang seterusnya pula iaitu sayur-sayuran hijau. Okey, sayuran hijau ni mengandungi klorofil, serat dan zat besi yang baik untuk pembentukan sel darah merah. Selain itu, sayuran hijau baik untuk penghadaman. Okey, seterusnya sayuran hijau ni dapat meningkatkan imuniti badan. Saya Nur Syarafitrah binti Muhammad Siti akan membentangkan huraian bagi pemilihan makanan untuk Puan Alisa yang menghidapi penyakit diabetes type 2. Ayam goreng atau ikan steam. Ayam goreng atau ikan steam akan membaiki tisu badan yang rosak dan membina sel baru untuk pentubuhan. Seterusnya, ia dapat menghasilkan bahan kimia seperti enzim dan hormon. Yang ketiga, ayam goreng atau ikan steam dapat membekalkan tenaga apabila diperlukan. Dan yang terakhir, ayam goreng dan ikan steam akan membentukkan tulang serta otot. Buah betik. Buah betik kaya dengan vitamin C dan mempunyai kandungan serat yang tinggi. Buah betik mengandungi air, protein, lemak, zat besi dan kalsium. Buah betik mempunyai serat yang tinggi, memudahkan proses penghadaman dan mengelakkan sebelik. Terdapat beberapa rujukan dalam penghasilan assignment ini.